Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa hidayatan ระบบกำลังบันทึกการประชุมนี้อยู่ la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma man na'udzu bika ونعم الملائكة المقربين وافتح علينا واتك علينا الصلاة رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسلم لنا في الدارين maka wajib atasnya mandi bagi tiap-tiap sembahyang fardu di dalam waktunya. Maka wajib. Jadi mana perempuan yang mutahayyirah yang beradat tetapi dia tak ingat akan waktu adatnya dan qadar adatnya. Lagi pulanya tak boleh nak membezakan sifat-sifat darah. Maka hukum dia tu kena ihtiyat. Ihtiyat tu ialah kita ulang sikit. Dia katanya maka adalah ia seperti hukum yang haid, pihak haram wati dan menyentuh barang antara pusat dan lutut suami daripada suami haram di atas suami itu wati dan haram di atas suami itu menyentuh barang di antara pusat dan lutut dengan tiada berlapik dan menjabat mishaf, menyentuh mishaf dan baca Quran di luar sembahyang. Adapun Fatihah dalam solat tu diharuskan dan berhenti di dalam masjid melainkan bagi sembahyang dan tawaf dan i'tikaf. Kerana diihtimalkan haid. Kerana boleh jadi ketika tu darah dianya darah haid. Dan adalah seperti hukum suci pihak tiada haram talak. Talak tidak haram suami. Dan pada wajib mengerjakan ibadat yang berkehendak kepada niat. Jenis-jenis ibadat yang nak sah dia tu terhenti di atas niat seperti sembahyang dan tawaf dan puasa itu sah. Wajib kena sembahyang, wajib kena puasa. Maka tafsil dianya maka wajib atasnya mandi bagi tiap-tiap waktu fardu sembahyang. Jadi kena solat. Apabila kena solat tu wajib di atas dia tu mandi bagi tiap-tiap waktu sembahyang. Mandi itu maknanya nak solat sekali kena mandi. Nak solat sekali kena mandi. Lagi pulanya mandi itu kena mandi di dalam waktu. Kenapa begitu? Kerana diihtimalkan boleh jadi putus darahnya pada ketika itu. Kerana boleh jadi apabila masuk waktu zuhur, boleh jadi ketika tu darah istihadah. Darah haid tu dah berhenti, salin jadi darah istihadah, maka dia kena mandi. Boleh jadi juga tak putus. Begitu. Kerana diihtimalkan putus darahnya, yakni darah haidnya pada ketika itu. Boleh jadi ketika tu darah haid berhenti, darah yang keluar tu darah istihadah. Sebab dia ni dia tak boleh nak tentu kata haid ke istihadah ke, dia tak boleh tentu. Maka duduk dalam keadaan boleh jadi. Maka setiap kali masuk waktu kena mandi solat.
kena mandi, solat. Begitulah. Mandi, basuh, ikat. Sebagaimana yang telah maklum dulu, cara yang dibuat oleh perempuan mustahadah. Jadi kena mandi setiap waktu nak solat san itu kait jika tiada tahu ia akan waktu putus darahnya. Jadi katanya jika ni kait pada kata wajib atasnya mandi bagi tiap-tiap waktu sembahyang. Fardu. Masuk zuhur, nak solat zuhur tapi tak mesti sembahyang di awal waktulah, dan nak sembahyang zuhur dalam waktu zuhur kena mandi. Mandi dalam waktu. Sekiranya kalau dia tu tidak tahu waktu masa putus darahnya. Sebab biasanya ada juga bukan kata seteri darah tu keluar 24 jam kan. Ada berhenti, ada datang, ada berhenti, ada datang. Tapi berhenti itu sekejap-sekejap lah. Dia berhenti sepetang, dia berhenti masalah. Maghrib datang balik. Tengah hari, maghrib sampai tengah hari itu datang, petang dia berhenti. Tetapi masalah katanya, dia kena mandi setiap waktu ni kalau dia tak tahu tak tahu waktu darah berhenti. Itu kena mandi setiap waktulah kalau dia tak tahu. Tengok. Dan jika tahu ia akan dia. Dan jika tahu ia perempuan mutahayyirah tu akan putus. Akan waktu putus darah. Kalau dia tahu. Kalau dia tahu, macam mana pula kalau dia tahu? Seperti tak kala masuk matahari umpamanya. Seperti tak kala masuk matahari. Masuk mana? Jatuh matahari lah. Seperti tak kala masuk matahari. Maknanya jatuh matahari. Jadi masuk waktu maghrib tu lah. Seperti tak kala masuk matahari umpamanya masalan. Nescaya tiada wajib atasnya mandi pada tiap-tiap ketika. Pada tiap-tiap ketika. Sekali lagi, jika tahu ia akan waktu putus dan jika tahu ia perempuan yang mutahayyirah akan waktu putus darahnya seperti tak kala masuk matahari umpamanya. Misalnya, apabila masuk waktu maghrib darah putus. Sementara darah putus tu sementara saja. Nescaya tiada wajib mana? Nescaya tiada wajib atasnya mandi pada tiap-tiap ketika ni tiap-tiap waktu. Pada tiap-tiap ketika yang ni pada tiap-tiap waktu, ketika tu waktu
malaikan pada waktu masuk matahari jua. Pada ketika masuk waktu, malaikan pada ketika masuk matahari, ini jatuh matahari jua. Dan sembahyangkan dengan dia. Akan sembahyang maghrib. Dan sembahyangkan dengan dia dengan mandi akan sembahyang maghrib. Dan mengambil wuduk bagi mengerjakan akan segala waktu fardu yang lain daripada maghrib. Kerana diihtimalkan putus darah pada waktu maghrib, tiada waktu yang lain. Jadi masalah dulu tu kalau dia tak tahu kata darah tu ada putus, ada tidak putus. Kalau putus pun masa mana putus dia tak tahu, tak perasan. Maka setiap kali nak solat tu dia kena mandi. Mandi tu mandi menyuci daripada haid. Mandi tu mandi menyuci daripada haid. Itu kalau dia tak tahu. Tetapi kalau dia tahu waktu putus tu bila, contohnya, misalan kita katanya setiap kali maghrib putus. Masuk maghrib putus, masuk maghrib putus. Sekiranya kalau dia tahu. Sekiranya kalau dia tahu kata ada putus pada waktu maghrib. Setiap hari ke tidak setiap hari ikutlah. Sama. Maka sekiranya kalau dia tahu katanya ada putus pada waktu maghrib kemasalan, artinya waktu lain-lain lagi, tapi kita ambil buat misal katanya waktu maghrib. Maka hukumnya, jadi nak solat isyak tak payah dia mandi. Nak solat subuh tak payah dia mandi. Malaikan dia berjunub tu, junub tak, junub kalau jimuk tu tak boleh. Kalau mimpi tu kena mandi lah. Nak solat subuh pun, kalau tidak berjunub tu tidak wajib mandi. Zuhur pun begitu. Tak payah mandi. Asar pun tak wajib mandi. Tetapi apabila nak sembahyang maghrib, kena mandi untuk maghrib. Sudah mandi ambil wuduk solat maghrib. Begitulah. Lepas tu kita katanya kalau dia putus waktu lain pun sama. Contohnya kalau kita katanya pukul 3, pukul 4 malam tu putus. Pukul 3, pukul 4 pagi itu putus. Maka kalau ada putus gitu maknanya mandi untuk nak solat subuh saja. Mandi untuk nak solat subuh, ambil wuduk, solat subuh. Lepas tu zuhur, tak payah mandi dah. Zuhur ambil wuduk, basuh, ambil wuduk, macam orang istihadah biasa. Jadi maknanya masuk zuhur, basuh-basuh darah, lepas tu ambil wuduk, lepas tu solat. Masuk asar pun demikian. Jadi maknanya yang wajib mandi itu pada waktu subuh sajalah. Begitulah. Jadi kalau dia tahu ringanlah sikit. Ringanlah, tak kena mandi setiap waktu. Begitu. Kalau dia tahu katanya pukul 12 belum pada masuk zuhur tu putus masalah. Maka wajib dia tu mandi pada nak solat zuhur. Lepas tu kita katanya tengah hari itu pukul 12 tu dia mulai putus. Pukul 3 ke 4 petang tu mulai datang. Jadi biarlah. Biarlah. Jadi maknanya zuhur tu kena mandi, lain tak payah mandi. Begitu. Itu masalah cara nak solat. Dan wajib atasnya puasa bulan Ramadan kerana diihtimalkan sucinya di dalam sebulan, kemudian maka hendaklah dipuasanya pula sebulan yang lain, genap. Jadi kalau bulan Ramadan pula. Kalau bulan Ramadan, tengok dia katanya dan wajib atasnya atas perempuan yang mutahayyirah
wajib di atas perempuan yang mutahayyirah tu puasa bulan Ramadan. Kerana diihtimal sucinya, kerana apa wajib puasa sebab boleh jadinya masa tu masa suci. Jadi setiap hari tu kita dah tahu setiap masa, setiap hari tu boleh jadi dia tu haid, boleh jadi dia tu istihadah. Darah tu boleh jadi darah haid, boleh jadi darah istihadah. Jadi sebulan penuh-penuh bulan Ramadan tu dia kena puasa. Nah, sekali lagi, dan wajib atasnya puasa bulan Ramadan, wajib puasa tu kerana diihtimalkan sucinya. Wajib puasa tu di dalam sebulan. Sebulan Ramadan tu wajib puasa. Sebulan tu tak lepas pada wajib. Ada puasa-puasa. Puasa bulan Ramadan tu wajib, puasa tu sebulan. Bukan 15 hari puasa, 15 hari tak puasa, bukan. Puasa bulan Ramadan tu masalah perempuan mutahayyirah mesti kena puasa sebulan bulan Ramadan. Kemudian lepas pada puasa Ramadan sebulan tu, kemudian hendaklah puasanya maka hendaklah dipuasanya pula perempuan mutahayyirah tu pula sebulan yang lain genap, maknanya sebulan cukup. Sebulan cukup. Lepas pada tu pula. Lepas tu dia tapi hari raya tu tak boleh puasa lah. Kita bilang hari lah. Bilang hari. Jadi maknanya hari raya tak boleh puasa hari tu. Lepas tu jadi maknanya 2 Syawal tu dia kena puasa lah. Tapi tak mesti bersegera. Tak mesti bersegera. Nak mulai bila-bila pun boleh sebab ini. Tapi jangan masuk tahun depan lah. Kalau masuk tahun depan tu kena kafarah secupak sehari pula. Tapi tak wajib terus. Dalam tahun itu bolehlah dia nak puasa bila-bila pun. Jadi maknanya gini. Puasa bulan Ramadan sebulan kena puasa. Lepas pada Ramadan sebulan tu kena puasa pula sebulan penuh. Maknanya 30 hari. Kena puasa penuh, maknanya 30 hari kena puasa penuh. Maka lepas pada puasa 2 bulan saat itu, bulan Ramadan sebulan, lepas tu lepas pada 2 bulan tu 30 hari pula. Maka apabila telah puasa, tengok dia katanya, maka apabila telah dipuasa akan 2 bulan, mana 2 bulan, Ramadan sebulan, selepas pada Ramadan sebulan, tinggal lagi atasnya 2 hari. Dia kena puasa pula, tambah pula 2 hari. Kena puasa pula 2 hari pula. Jadi maknanya Ramadan sebulan kena puasa. Lepas pada Ramadan tu 30 hari. Lepas pada tu kena puasa pula 2 hari. Jadi maknanya yang dia kena puasanya, yang dia kena puasanya bulan Ramadan sebulan, lepas pada Ramadan tu sebulan 30 hari genap penuh. Lepas tu kena puasa pula, pulanya 2 hari pula. Kena puasa 2 hari pula tu jika tiada beradat putus haidnya pada malam, pada waktu malam. Dengan maknanya kalau kena puasa 2 hari tambah pula tu kalau tiada beradat
kerana tiada beradat putus haidnya, darah dia tu dah pada malam, yakni pada waktu malam. Jadi misalan kita katanya tak terik darah tak pernah putus. Darah dia tu tak pernah putus. Datang setiap masa. Maka wajib kena puasa 2 hari pula lepas pada 2 bulan. Habis tu kalau adat dia tu putus darah waktu malam, maka tak payah tambah 2 hari, 2 bulan, Ramadan sebulan, 30 hari lepas tu pula cukup. Lepas habis. Tetapi kalau dia tiada beradat putus haidnya pada waktu malam, maka kena tambah 2 hari lagi. Kenapa? Boleh katanya kena tambah 2 hari lagi kerana diihtimalkan datang haid pada siang. Pada waktu siang hari. Kerana diihtimal, kerana boleh jadi datangnya darah haid pada waktu siang. Pada waktu siang hari. Kerana ihtimal datang darah pada siang hari. Datangnya yang darah haid pada siang hari. At-tasya'. At-tasya'. Atas pada ihtimal. Sya'iyah pada datang ke tidak datang. Seperti datang ia pada awal bulan, pada waktu subuh. Maka sebanyak-banyak haid 15 hari. Maka putus pada hari yang ke-16. Maka binasa puasanya 16 hari. Dan pada bulan yang kedua seperti itu juga, maka hasil baginya di dalam 2 bulan, dalam masa dia puasa 2 bulan tu, puasanya hasil oleh puasanya 28 hari juga. Berkehendak lagi kepada 2 hari. Jadi pasalnya begini. Kalau kita katanya tidak beradat, tidak kebiasaan putus darah dia waktu malam, atau dia syak. Jadi maknanya dia puasa Ramadan sebulan tu dapat 14 hari. Jadi dia kena puasa tu, jadi kalau kira tu Ramadan sebulan, lepas tu apa dia lagi? 30 hari pula lepas pada Ramadan. Itu baru dapat 14 hari. Itu baru dapat 28 hari. Jadi tak boleh sebulan lagi lah. Maka kena puasa 2 hari lagi untuk nak cukupkan 30 hari. Begitu. Sebabnya boleh jadi, sebab kalau kita katanya, sebab dia cerita tu, boleh jadi kalau kita kata darah tu datang pukul 8. Kalau dia puasa bulan Ramadan penuh. Lepas tu fardunya kalau darah datang pada 1 hari bulan. Fardunya kalau darah datang pukul 8 pagi pada 1 hari bulan Ramadan. Lepas tu sebanyak-banyak haid bila? 15 hari, 15 malam. Dia kena habis haid tu di 16. Pukul 8 pagi 16 hari bulan tu maknanya habis di situ. Maknanya dalam bulan Ramadan sebulan tu dia dapat puasanya 14 hari saja. Lepas tu apabila dia puasa 30 hari pula lepas pada bulan Ramadan, maka boleh jadi begitu juga.
Boleh jadi begitu juga, boleh jadi masuk subuh, haid datang atau pukul 8. Jadi maknanya boleh jadi siang waktu hari yang pertama dia puasa tu, boleh jadi datang darah. Apabila datang pada hari pertama, ia akan habis pada 16. Kita ambil sebanyak-banyak. Jadi dapat 14 hari saja. Jadi sebulan dapat 14, 2 bulan dapat 28. Sebab tu jadi naknya tambah 2 hari lagi. Begitu. Sebab kalau kita katanya haid dia tu adat malam putus. Apabila malam putus, maknanya siang dia tak putus, maknanya satu jadi, maknanya kalau kita katanya haid datang waktu malam, maka dia dapat 15 hari dalam sebulan. Sebab dalam sebulan tu sekurang-kurang suci 15 hari, sebanyak-banyak haid 15 hari. Berbagi dua kan. Suci 15 hari, haid 15 hari. Lepas tu kita nak ambil katanya sebulan tu dapat 15 hari, tak boleh lah. Kita nak ambil katanya, nak letak katanya sebulan tu dapat 15 hari, tak boleh lah. Kenapa? Sebab kalau tidak beradat putus pada waktu malam, kita nak kata dapat 15 hari, tak boleh. Sebab kalau haid tu mulai datang pada siang hari yang pertama. Haid tu fardunya kalau dia mulai datang pada hari yang pertama yang dia puasa, awal bulan Ramadan atau awal 30 hari lepas pada Ramadan tu, maknanya kalau dia mulai datang di waktu siang, kita contohnya waktu pukul 12 tengah hari, dia datang. Maka dia akan habis mengikut sebanyak-banyaknya di tengah hari, hari 16. Mana puasa yang dapat ke dianya mulai daripada yang ke-17 hingga akhir. Jadi mana kira-kiranya dapat 13, sebulan dapat 14 hari. Sebulan dapat 14 hari. Maka 2 bulan tu kiranya dapat 28 hari. Naknya 2 hari lagi. Itulah maknanya. Sebab boleh jadi masuk subuh, darah datang. Subuh hari yang pertama tu datang. Mana dia akan habis masa 16. Begitulah. Tengok. Adapun jika beradat putus darahnya itu pada malam, kalau adat dia tu malam putus. Kita katanya pukul 3, pukul 4 malam tu, sejam 2 jam malam tu dia putus. Lepas tu dia datang balik. Tak kira di tengah malam, di awal malam ke, di hujung malam ke, tak kira. Janjinya ada putus pada waktu malam. Dia tahunya begitu. Tengok. Dia kata ada pun jika beradat. Maknanya kebiasaan dianya putus darah itu pada malam. Tiada tinggal, jawabnya tiada tinggal atasnya sewaktu jua pun. Mana puasa 2 bulan cukup. Sebab kalau kita katanya dia putus waktu malam, kita katanya boleh, kalau kita tahu katanya pukul 8 malam sampai pukul 2 malam, pukul 2 pagi itu apa dia? Putus darah. Maknanya 8 putus, 2 datang balik. Mana siang tu penuh lah. Mana siang tu penuh. Dia tak merosakkan. Sebab kalau datang waktu siang, dia membatalkan puasa kan. Maka sekiranya kalau adat dia begitu, maknanya dia puasa Ramadan sebulan dan 30 hari lepas pada Ramadan, habis. Tak payah tambah 2 hari lagi. Tu mana katanya, adapun jika beradat puasa darah, adapun jika beradat putus darahnya itu pada malam, tiada tinggal atasnya sewaktu jua pun. Maknanya maksudnya tak payah tambah lagi 2 hari itu. Tapi kena puasa Ramadan sebulan dan 30 hari selepas pada Ramadan pun kena puasa juga. Tapi 2 hari itu tak payah tambah. Begitulah. Adapun
Lepas tu jadi maknanya kembali pada tadi, kalau tak tahu kata putus pada waktu malam, tiada beradat putus pada waktu malam, jadi yang dia kena puasanya sebulan Ramadan penuh dan 30 hari selepas pada Ramadan, 30 hari penuh. Lepas tu nak puasa pula, nak lagi pula 2 hari. Nak lagi pula 2 hari. Lepas tu 2 hari tu masa mana dia nak puasa? Begitu. Maka apabila tinggal atasnya puasa 2 hari, puasa 2 hari tu kita nak dia nak puasa bila? Bukan ikut suka nak puasa ni. Kena tengok masa juga. Adapun Ramadan tu memanglah kena puasa dalam bulan Ramadan sebulan tu. Lepas tu 30 hari tu itu ikut dia lah nak letak bila tu. Tapi 1 Syawal raya tu tak boleh nak puasa. Jadi kalau mulai 2 tu bilang 2 sehari, 3 2 hari, sampai 30 hari. Lepas tu nak lagi pulaknya 2 hari pula. Maka 2 hari pula tu nak letak di mana? Tengok. Jadi nak kepada 2 hari. 2 hari ni kalau puasa 2 hari penuh-penuh, jadi ke tidak? 2 hari ni kita nak duduk di mana? Cuba kira dulu, jangan tengoklah kitab lagi. 2 hari. Kalau kata hari ni puasa, esok puasa, jadi tak? Jadi ke tidak? Boleh jadi kalau puasa hari ni sehari, esok sehari. Boleh jadi 2 hari ni haid. Boleh jadi haid, boleh jadi istihadah. Tak dapat. Lepas tu nak 2 hari, tengok tadi tu, dia nak sebulan dia dapat berapa hari tadi? Sebulan dapat 14 hari. Ni nak 2 hari, berapa hari pula dia kena puasa? Begitu. Nak 2 hari tapi kena puasa, bukan 2 hari. Tengok bulan Ramadan dia puasa sebulan dapat 14 kan. Tak sampai separuh kan. Tak sampai separuh. Nah, sebulan lagi pulaknya lepas pada Ramadan 30 hari dapat 14 juga. Tak sampai separuh pun. Sini tengok. Maka apabila tinggal atasnya pula puasa 2 maka apabila tinggal atasnya puasa 2 hari, maka hendaklah dipuasakannya bagi keduanya kedua hari tu. Kena puasa 16 hari. Kena puasa 6 hari di dalam 18 hari. Rumit. Tengok. Maka hendaklah dipuasakannya kan 2 hari tu. Ada. Maka hendaklah dipuasakannya perempuan tadi bagi 2 hari. Untuk nak dapatkan 2 hari yang nak lagi tu. Kena puasa 6 hari. Dia kena puasa 6 hari. Untuk nak dapat 2 hari tu dia kena puasa 6 hari. Lepas tu 6 hari tu bila? 6 hari tu bila? Di dalam 18 hari. Dalam masa 18 hari. Contohnya beginilah. Kita katanya dia perempuan mutahayyirah ni biasanya berpanjang bertahun. Dia datang jadi mutahayyirah dia. Lepas tu jadi kita katanya Ramadan sebulan penuh puasa kan. Lepas tu lepas pada Ramadan tu 30 hari pula puasa. 30 hari pula puasa. Lepas pada 30 hari tu kita katanya tanda tarikh.
letak jangka masa 18 hari. Kita katanya bulan dia kita katanya bulan 1 Zulhijjah lah. Kita katanya 1 Zulhijjah, kalau dia nak mulai start puasa di 1 Zulhijjah, dia kena tanda, dia kena tengok takwim tu 1 sampai 18. Kalau tidak pun tulis 18 hari, letak dulu, letak tarikh katanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 18 hari. Ikutlah dia nak mulai di mana. Kalau mulai di 1 hari bulan tu senang nak kira. Begitulah. Tapi kalau nak mulai di tengah bulan Zulqa'dah pun boleh, tapi kira tak 1 situ. Lepas tu kita katanya letak, contohnya kita katanya kita letak 1 di hari ni. 1 di hari ni, hari Khamis. Kita katanya letak 1 di hari ni, hari Khamis. Berapa hari bulan tengoklah. Berapa, 23, 24 hari bulan hari ni. Kita tengok katanya letak ini. Lepas tu bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 18. Letak masa dulu. Letak masa dulu 1, contohnya 1 di hari ni. Maka kalau 1 hari ni, bila 18 hari tu, 18 hari kemudian, bilang Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Maknanya kalau nak kira mudah-mudahnya, hari ni hari Khamis, maknanya Khamis, Jumaat, Sabtu, 10 hari. Khamis, Jumaat, Sabtu. Sabtu kali yang kedua tu 10 hari. Orang tua dulu bilang begitu, nak dapat 10 hari. Hari ni hari Khamis, maknanya Khamis, Jumaat, Sabtu. 10 hari. Lepas tu Sabtu tu tambah pula mana Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tu. Cukup 18 di hari Ahad kali yang ketiga. Ya. Kalau hari Rabu, maknanya Ahad yang ketiga ni. Sebab ni Rabu. Hari ni Khamis. Khamis, Jumaat, Sabtu. Lepas tu Ahad. Lepas tu Ahad satu lagi tu 18. Ahad yang kedua tu 11, hari yang ke-11. Ahad satu lagi tu hari 18. Maknanya tu jangkanya 18 hari. Maka kita letak dulu 18 hari. Letak. Kalau mulai hari ni 1, 2, 3 lah sampai 18 hari. Lepas tu 18 hari tu nak kena puasa 6 hari. Dalam masa 18 hari tu kalau nak bilang tu, kalau nak start hari ni kita katanya Khamis 1, Jumaat 2, tapi letak dulu, tulis dulu. Tulis, kita buat macam takwim lah. Salah kata hari ni 1 hari bulan lah. Kita buat begitu. Lepas tu jadi maknanya dalam masa 18 hari dia tak payah puasa 18 hari. Maknanya dia kena puasa 6 hari saja. Lepas tu 18 hari tu nak puasa 6 hari. Dalam masa 18 hari nak kena puasa 6 hari. Nak letak di mana? 3 pada awalnya, awal 18. 3 hari kita letaklah 1, 2, 3 Khamis, Jumaat, Sabtu sampai 18 kali sampai 18 hari. Lepas tu 3 yang pertama. Dia katanya mana macam ni? 3 hari pada awalnya, awal 18 hari. Dan 3 hari pada akhirnya.
3 awal, 3 hujung. Maknanya dia kena puasa bila? Dia kena puasa hari 1, 2, 3. Kena puasa. Lepas tu dia kena puasa bila pula? 18, 17, 16. 16, 17, 18. Lepas tu dalam jangka 18 hari tu, dia 15 tambah 3 jadi 18 kan. Lepas tu gini, kenapa begitu? Kenapa begitu? Sebab kenapa ambil 3 awal 3 hujung? Sebab kalau kita katanya datang tengah hari, kalau kita fardunya. Ni. Kalau kita katanya kalau nak tulis tu jelas tulis 1 sampai 18 tulis 1 2 3 sampai 18. Tulis senang. Tulis 1 sampai 18. Tulis 1 sampai 18. Habis tu jadi tanda tepat yang kena puasa. Masa yang dia kena puasa 3 awal 3 hujung. 3 awal 3 hujung. Lepas tu fardunya kalau kita katanya haid datang di tengah hari yang pertama. Haid datang di hari 1. 1 tu haid datang. Dia akan habis di 16. Kan? Dia akan habis di 16. Apabila habis di tengah hari 16, mana 17, 18 dapat. Sebab tu dia nak 18. Faham kita? Lepas tu, fardunya kalau haid mula datang waktu siang hari yang pertama. Kalau fardunya haid mulai datang di siang hari yang pertama. Dia akan habis di siang hari yang ke-16. Mana 17, 18 dapat 2 hari. Begitu. Lepas tu, kalau haid mulai datang di siang 2. Kalau haid mulai datang di siang 2, dia akan habis pakai masa 15 malam. Habis di siang 17. Maka yang dapat dia bila? 1 dan 18. Dia dapatnya begitu. Dia dapat 1 hari pertama dia dapat, hari 18 dia dapat. Dapat lagi 2. Gitu. Lepas tu fardunya kalau datang pada 3. Siang 3. Maka dia akan habis di siang 18. Mana 1 dapat, 2 dapat. Kalau datang di hari yang keempat, tu tak apalah. Yang awal ni dapat. Kalau datang 4, 5, 6 hingga akhir, maknanya 1, 2, 3 tu memang dah lebih pada 2 hari dah. Begitu ya. Jadi maknanya, begitulah. Sebab itulah jadi katanya nak kena puasa dalam masa mana? Dalam masa 18 hari, 3 awal, 3 hujung. Tu kalau mana macam mana pun dia akan dapat 3 hari. Lepas tu kalau tanya, nak 19 boleh ke tidak? Nak 19 tak boleh. Sebab dia boleh sekadar 18, lebih pada tu tak boleh nak puasa sebab dia haram puasa kan. Jadi kena puasa pula 18, kena puasa pulaknya 6 hari untuk nak dapatkan 2 hari. Begitulah cara dia ni. Kita nak masa sikit nak habis dalam kitab. Maka apabila tinggal atasnya puasa 2 hari, maka hendaklah dia puasanya
Dipuasakannya bagi kedua. Untuk nak dapat 2 hari itu dia kena puasa berapa hari? Kena puasa 6 hari. Tapi 6 hari itu dalam jangka masanya 18 hari. 18 hari. 3 hari pada awal dan 3 hari pada akhirnya. Maka hasillah dapatlah baginya 2 hari dengan yakin. Yakin dapat. Yakin dapat 2 hari. Kerana jika datang, ni macam saya kata tadi. Kerana jika datang ia darah pada permulaan. Tengok, kita kata siang waktu hari pertama dia datang. Maka putus ia pada hari yang ke-16. Maka yang dapat bagi dianya, maka hasillah hari yang ke-7 dan ke-17 dan 18. Begitu kan? Jadi 17 dengan 18 tu dia dapat. Dan jika datang pada hari yang kedua, dia akan habis bila? Di hari yang ke-7, 17 kan? Maka jika datang pada hari yang kedua, maka hasillah baginya pada hari yang pertama, maka hasil baginya pada hari yang pertama dan hari yang ke-18. Mana 2 dan 17 tu dah rusak. Begitu kan? Rusak. Jadi mana hari pertama dapat, hari yang ke-18 tu dapat. Begitu. Dan jika datang pada hari yang ketiga, maka hasillah yang pertama dan yang kedua. Hari pertama dan hari yang kedua tu dapat. Begitu. Lepas tu pula, tak habis lagi. Kalau datang di hari 16, tu nak kena sambung lagi ya. Masa dah lebih. Nanti kita kena itu lagi. Jadi maknanya 1, 2, 3. Dah selesai. Tengok. Dan jika datang pada hari yang ke-16. Kita jadi itu dulu. Nanti nak kena tulis sampai 30 juga. Nanti nak tulis 1, 2, 3 sampai 30 juga. Kita akhir di situ dulu. Dan jika datang pada hari yang ke-16. Allahumma alhamdulillah rabbil Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhan arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim wa ja'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka kama qara'nahu wa ma hafaznahu wa nas'aluka rabbana 'alaina wa tahtiyana subhanahu wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih Baba.